Yang di-Pertuan Agong berkenan luang masa bersama Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Nga Komeng enggan panjangkan isu berhubung Kampung Baru Cina. Muhammad Khairuddin sahkan tidak terima sebarang surat tawaran rasmi berhubung tawaran KPJCOM. Amanah Umum 7 Negeri dan Wilayah dapat pengerusi baharu. Perubahan portfolio Exco di Pahang bagi mantapkan lagi pentadbiran negeri. Saksi beritahu Najib lantik KPSPRM baharu untuk hentikan siasatan SRC dan 1MDB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi pagi 14 Februari 2024 bersamaan 4 Syakban 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan meluangkan masa menikmati santapan minum petang bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Ibu Negara semalam. Terdahulu, Sri Paduka Baginda berkenan menerima menghadap Datuk Seri Anwar di Istana Negara. Menerusi perkongsian di laman Facebook, Sri Paduka Baginda kemudiannya memandu sendiri dari Istana Negara bersama Perdana Menteri ke Restoran Paul di Pavilion Kuala Lumpur. Sebelum berangkat pulang, Sri Paduka Baginda bersama Perdana Menteri juga meluangkan masa menyaksikan persembahan tarian singa. Sementara itu, Datuk Seri Anwar dalam hantaran di laman Facebooknya memaklumkan sesi menghadap yang di-Pertuan Agong di Istana Negara itu adalah bagi menyembah maklum urusan kertas-kertas kabinet. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Komeng enggan memanjangkan isu cadangan untuk menjadikan Kampung Baru Cina sebagai tapak warisan dunia pertubuhan pendidikan, kebudayaan dan saintifik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Katanya, perkara itu dikhawatiri akan menimbulkan lebih banyak polemik dan salah tafsir oleh pelbagai pihak. Menurutnya, lebih baik isu berkenaan tidak terus dipanjangkan dan fokus kepada agenda lain yang lebih memberi faedah kepada rakyat. Sebelum ini, media melaporkan menteri itu bercadang untuk mencalonkan Kampung Baru Cina di Selangor sebagai tapak warisan UNESCO bagi mengiktiraf kepentingan budaya dan sejarah penempatan itu. Cadangan beliau bagaimanapun mendapat kecaman hebat daripada pelbagai pihak. Antaranya, mereka menyifatkan cadangan itu bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan yang mengiktiraf hanya Bumiputra sebagai penduduk asal dengan hak keistimewaan tertentu. Setiausaha Pakatan Harapan PH Selangor, Muhammad Khairuddin Othman memaklumkan berita mengaitkan dirinya yang bakal menggantikan Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof dianggap sebagai hanya kabar angin. Katanya, beliau mengesahkan tidak menerima sebarang surat rasmi berhubung tawaran jawatan Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM. Malah, tiada pengumuman yang dibuat setakat ini dan meminta perkara itu disahkan sendiri oleh Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil. Beliau berkata demikian bagi mengulas kabar angin yang mengatakan beliau akan dilantik sebagai Ketua Pengarah JCOM baharu. Beliau merupakan bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Paya Jaras dan pernah menyandang Exco Generasi Muda, Sukan dan Modal Insan Selangor. November tahun lalu, Muhammad Agus meletak jawatan Ketua Pengarah JCOM kerana menerima tawaran kerja baharu. 7 negeri termasuk wilayah persekutuan mendapat pengerusi amanah baharu hasil keputusan mesyuarat Jawatan Kuasa Pimpinan Nasional JKP parti itu malam tadi. 6 lagi negeri berkenaan ialah Kedah, Kelantan, Melaka, Pahang, Pulau Pinang dan Terengganu. Menerusi kenyataan dikeluarkan, pelantikan yang dibuat itu telah melalui proses syura
yang merupakan prinsip utama dalam pentadbiran amanah dengan mengambil kira pandangan akar umbi di peringkat kawasan-kawasan. Ia bagi memastikan amalan demokrasi terus subur. Setiausaha Agung Amanah Faiz Fazil berkata, parti berkenaan yakin pelantikan pengerusi negeri baharu terbabit akan melibatkan gandingan penyandang dan tokoh baharu akan membantu memantapkan pentadbiran amanah di semua peringkat. Jelasnya, pelantikan bagi jawatan nombor 1 di peringkat negeri itu bagi mengukuhkan jentera menghadapi pilihan raya umum akan datang dan meningkatkan sokongan rakyat kepada kerajaan perpaduan di seluruh negara. Menteri Besar Pahang, Wan Rosdi Wan Ismail memaklumkan perubahan portfolio Exco Pahang akan diumumkan. Katanya, perubahan itu bagi memantapkan lagi pentadbiran kerajaan negeri dalam memberikan perkhidmatan lebih baik kepada rakyat. Beliau berkata demikian selepas istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan di depan Sultan Pahang, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah di Istana Abdul Aziz. Dalam istiadat itu, Adun Pelangai Amizar Abu Adam mengangkat sumpah jawatan sebagai Exco baharu. Amizar, 50 tahun, berkata, pelantikan itu mengejutkannya kerana hanya dimaklumkan pada jam 1 tengah hari semalam. Justru beliau menzahirkan penghargaan kepada Sultan Abdullah dan berterima kasih kepada Wan Rosdi yang memberikan kepercayaan kepadanya. Katanya, amanah itu akan dijalankan sebaik mungkin termasuk dalam isu membantu golongan asnaf dan membasmi kemiskinan yang menjadi keutamaan pelbagai pihak. Seorang saksi bagi pihak pendakwaan memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa Datuk Seri Najib Razak telah melantik Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baharu untuk menghentikan siasatan ke atas kes rasuah SRC International dan 1MDB. Pegawai Penyiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Nur Aida Arifin berkata, Zulkifli Ahmad dilantik sebagai Ketua Pesuruhjaya Badan Anti Rasuah itu pada Julai 2016 menggantikan Abu Kasim Muhammad. Pada Julai 2015, satu pasukan petugas khas yang terdiri daripada pegawai dari Jabatan Peguam Negara AGC, SPRM, Bukit Aman dan Bank Negara memulakan siasatan susulan laporan bahawa jutaan dolar Amerika Syarikat diremit dari negara luar ke akaun-akaun pribadi Najib. Aida memberi keterangan bahawa Abu Kasim digantikan untuk melindungi Najib yang pada ketika itu menjadi Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan daripada siasatan dan pendakwaan kes SRC dan 1MDB. Najib akhirnya didakwa pada tahun 2018 selepas Pakatan Harapan menang PRU14. Mahkamah juga mendengar 9 rakaman audio perbualan yang dikatakan melibatkan Najib, isterinya Rosmah Mansor, Zulkifli dan bekas ahli Parlimen Baling Abdul Aziz Abdul Rahim. Pihak pendakwaan mendakwa rakaman itu menunjukkan Najib mahu menggagalkan siasatan 1MDB dan SRC selepas pasukan petugas khas mula bekerja. Sekian sahaja untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.